kena ada ilmu. Nak labur saham pun guna ilmu. Bukan tekan tiap waktu. Nanti kau sendiri rugi baru tahu. Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader. Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader. Ajar dari kosong sampai jadi trader. Jedi trader, Jedi trader, Jedi trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua orang sihat? Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Baik Alhamdulillah. Kita ada siapa kat sini ni? Sabaruddin, Muhammad Izanuddin, Arif, Tati, Zainuddin, Khairul Anwar Zainal. Ya, siapa? Fikri, Zulkifli. Abdul Muttalib. Siapa lagi? Okay. Zack, Azali. Alright, okay guys. Apa khabar? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan berkhabar baik. Alright, Alhamdulillah. Okay guys, so ini adalah minggu keempat kita jumpa tau. Minggu keempat. Alright, ini adalah minggu keempat kita berjumpa. So, kita dah orang kata apa kat sinilah kita nak berjumpa dan kita sharing maklumat setiap minggu apabila kita berjumpa kan. Alright, banyak kelas-kelas mini-mini kelas yang saya dah bagi kepada anda. Alright, daripada minggu pertama kita belajar pasal kenapa kita pilih goal, kan? Apakah calculation yang kita gunakan untuk pilih goal? Apakah indikator atau yang kita gunakan untuk scalping goal? Betul tak? Kita dah belajar banyak benda dah. Hari ini kita nak cerita topik yang lebih sensitif ataupun lebih orang kata apa pertanyaan semua orang, iaitu apa dia guys? Apa yang paling sensitif sekali apabila kita nak mula menjadi trader ataupun kita dah menjadi trader? Isu yang paling sensitif sekali apa dia? Isu yang paling sensitif sekali adalah berkenaan dengan modal. Alright, isu berkaitan dengan modal. Yes. Modal, capital kan. Boleh tunjuk cara nak dapatkan gold trade calculator? InsyaAllah hari ini kejap lagi saya tunjukkan kepada anda. Boleh? Okay, guys. Perkara yang penting sekali adalah apabila kita nak bercerita pasal gold. Bila kita nak bertrading, tak kira sebenarnya gold, stock market, index atau apa-apa pun, perkara pertama sekali bila kita nak bertrading adalah isu yang paling berat sekali adalah isu modal. Banyak tak sebenarnya modal yang kita nak pakai? Guys, so saya nak bagi tahu kat anda sebenarnya tak perlu pun kita nak menggunakan modal yang besar untuk bertrading. Sebenarnya. Bukan cakap acah-acah ataupun cakap orang kata apa gula-gula. Bukan. Serius. Memang ada cara. Kejap lagi saya tunjukkan kenapa saya cakap sebenarnya tak perlukan modal yang besar. Boleh tak? Saya tunjukkan kepada anda. Saya modal kurang. Okey, saya nak tunjukkan ke anda macam mana sebenarnya modal yang kurang tapi kita boleh bertrading. Nak tak? Siapa yang nak tengok? Boleh Okey, semua orang nak. Seorang je nak? Nak komen lah guys. Saya tak nampak muka korang kan. So kalau korang komen baru saya tahu korang aktif ke tak, nak tahu ke tidak kan. Tak tahu kat belakang tu faham ke tidak. Okey. Alright guys. Sebelum saya nak pergi, ada tak siapa-siapa hari ini baru first time? First time hari ini baru jumpa dengan saya. Ada tak? Okay. Hari ini adalah first time berjumpa dengan saya. First time hari ini. Ada?
Ada beberapa orang yang first time hari ini first. Yang tak first time jangan berlakon-berlakon jadi first time pula. Aku kenal nama seseorang. Okay, so ada beberapa orang first time kat sini So Mohas, Tati, Hafizul, Aidil, Sabarudin, Huda. Oi, ramai juga hari ini first time. Okay. Anda semua dapat WhatsApp ke? Anda semua dapat WhatsApp ke? Nak rakaman yang lepas macam mana? Okey, kalau nak rakaman, okey, nanti saya akan bagi tahu ke anda satu cara macam mana nak dapat rakaman. Okey, nanti kita bagi tahu kepada anda. Semua orang dapat WhatsApp Okey. So kita ada try hantar WhatsApp kepada anda. Okey. Kita ada cuba pendekatan yang baru. Saya harap semua orang dapat WhatsApp dan dapat masuk hari inilah. Okey, tapi kita dapat hantar pada 700 orang yang pertama sahaja. Lepas tu kita kena block lagi. Okey, kesian member-member yang lain tak dapat. So saya harap siapa yang dapat tu datanglah hadir ke dalam kelas kita hari ini. Okey, alright. Okey, since ada ramai yang juga first time hari ini, okey, saya nak memperkenalkan dunia trading global. Okey, dunia trading global. Trading ni ada macam-macam cara nak trading. Sebenarnya ada macam-macam cara nak bertrading. Okey, dapat kat Telegram Alright. Okey. Cara nak bertrading, ada banyak tempat kita boleh bertrading. Kita boleh trading dekat lokal, dekat Bursa Malaysia, ataupun kita boleh trade dekat global juga. Tapi kita pilih untuk trade dekat global. Kenapa? Okay? Ada beberapa kelebihan. Market dia lebih agresif. Dekat sini ROI dia slow. Dekat global ROI dia laju. Alright? Dekat sini ROI dia slow, dekat global ROI dia lebih laju. Pergerakan harga dia laju. Siapa yang nak, kalau dia melabur $100, dia boleh lipat jadi dalam 50% ataupun 100% dalam masa satu hari juga. Siapa yang nak macam tu? Okey, tolong jangan keluar daripada Zoom ni sebab cakap, sudah. Ada pelaburan yang macam 100% pula. Ini macam dah scam dah. Sekejap. Bagi saya explain dulu. Okay. ROI dekat sini a bit slow. Kita kat Malaysia, ROI yang paling banyak biasanya dalam setahun berapa yang kita diberitahu? ROI yang paling banyak pun. ROI paling banyak pun berapa? Okay. Biasanya 5%, 8%. Betul tak? Ini kira habis banyak lah ni. Betul tak? Habis banyak lah, betul? Tapi ini adalah yearly ataupun tahunan. Betul tak? Betul? Okay. So, bila kita kata ada investment yang boleh bagi 50%. Alright, tak payahlah 50%. 10%. 30%. 50%. Ataupun 100%. Dalam masa satu hari, kita kat Malaysia akan automatically label benda ni sebagai mana ada, mana mungkin benda ni, betul tak? Okay. Sebenarnya untuk pengetahuan abang-abang kakak-kakak semua, kita semua invest dekat jerung-jerung. Kita bagi duit kita pada EPF, pada ASB, pada orang kata apa, siapa lagi? Hedge fund ataupun public mutual. Betul tak? Kita semua invest. Kita dapat balik return dalam masa setahun berapa? 5%, 8%. Betul? Tapi sebenarnya anda rasa diorang punya profit dalam masa satu hari menggunakan duit kita agak-agak berapa? Cuba fikir. Kita letak duit, betul tak? Kita letak duit dekat ASB 5 sampai ni 100%. Bang, kita retail trader kita boleh buat 100%, bang. Saya boleh buat 100%, bang. Anda rasa kalau dia jerung, dia boleh buat berapa persen?
Saya bagi contoh. Dia boleh buat bangunan besar-besar. Dia boleh bagi bonus dekat staff dia. Tapi bila kena bagi duit anda balik semula, dia bagi. So, saya nak tanya kepada anda. Agak-agak menggunakan duit kita sampai dia boleh buat bangunan, dia boleh bagi bayar gaji, dia boleh buat macam-macam insentif, dia boleh buat bagi sumbangan sana, sumbangan sini, apa semua everything. Agak-agak besar ke tak besar sebenarnya profit dia apabila dia bertrading? Besar ke tidak? Logik. Tak, saya bukan suruh anda fikir secara matematik. Fikir logik dia. Kalau dia nak buat bangunan yang besar, dia nak buat office besar-besar, dia nak, orang kata apa, gaji CEO dia pun sampai ratus ribu, kan? Lepas tu bila kita nak kena pulang, masa dah sampai lepas kita pencen, kita boleh dapat duit kita. Agak-agak sementara dia pegang duit kita, dia dapat return tu banyak ke tak sebenarnya? Sebenarnya sangat-sangat besar. Alright? So cuma kita dibiasakan biasanya dalam setahun apa-apa investment 5 hingga 8% return itu adalah normal. Betul tak? Tapi sebenarnya kalau you trade dekat global, kalau you nak dapat return dalam 10%, 30%, 5%, 50%, 100% ataupun lebih daripada 100%, boleh. Boleh. Okey? Boleh. Kenapa saya cakap boleh? Nak tak saya tunjukkan kenapa boleh? Anda bagi tahu saya kejap lagi kenapa boleh Alright? So kalau katakan anda invest hari ini, tiba-tiba harga dia bergerak berkali ganda. Kan? Anda invest, katakan anda invest $100. Okay? Pada harga emas 19 ataupun harga sekarang emas dah 2000 lah. Tiba-tiba dia naik jadi 2010. Dia naik $10. Kalau naik $10 ni sebenarnya dah profit dah berapa guys? $10 ni bersamaan dengan 1000 USD bang. So you invest lebih kurang dalam 100, you profit dalam 1000. Dah berapa persen dah kat sini? Dah profit berapa persen dah? Dah profit dekat 1000%. Tapi ya ke gold bergerak $10 sehari? Yang dah trade, harga gold bergerak lebih daripada, ada ke dia bergerak $10 macam yang saya cakap? Sebenarnya lebih banyak. Saya just bagi contoh sahaja. Lebih banyak sebenarnya. Okay? Sebenarnya lebih banyak. Alright? Okay. So, saya bukan nak cerita pasal profit. Saya bukan. Minta maaf, saya bukan nak cerita kita boleh pergi sana, kita boleh kaya cepat. Bukan. Saya nak bagi tahu kat anda kenapa kita nak pergi trade dekat market global. Sebab pergerakan harga dia lebih banyak, lebih agresif. Faham tak? ROI. Semua orang faham tak ROI itu apa? ROI tahu tak? Return of investment. Kita letak modal, lepas tu kita dapat balik. Kita dapat balik return tu. Okey? Kita dapat balik pulangan keuntungan. Ya, betul. Manzawi kata, pulangan keuntungan. So, pulangan keuntungan dekat market global lebih besar setiap hari. Bukan bulanan, bukan tahunan. Setiap hari. Okay? Faham So, sebab tu kita pergi ke market global.
Itu yang saya nak ceritakan. Bukan nak cerita boleh profit $1,000, $5,000, $3,000, bukan. Itu nanti bila you dah masuk, you sendiri akan buat profit. Student-student saya bila masuk, master, kalau saya dapat buat $50 sehari pun saya dah happy, master. Betul Mutu kemarin? Kan? $50 pun saya dah happy, master. Lepas tu, market baru buka pukul 6 pagi, pukul 8 pagi print screen, $700. Alhamdulillah, dah boleh tutup kedai. $50 dia minta. Profit $700. Soalan saya simple je. Mana $650 yang korang nak tu? Korang nak $50. Balance $650 tu mana? Bukan ke patutnya bagi kepada saya? Tidak ke ya? Mana ada pernah bagi kat saya? Kan? Sebab ramai yang minta $50. Saya cakap $50 sehari itu adalah pergerakan sekadar 50 sen ataupun orang kata apa, pergerakan yang sangat kecil lah yang korang boleh buat profit tu. Alright? Okay. Boleh Okay. So kita faham dah kenapa kita nak pergi ke market global hari ni? Kenapa kita nak go for market global? Sebab ada yang tanya nanti, tak boleh ke kita trade dekat bursa je nak dapat profit ni? Okay. So saya bagi penerangan yang mudah. Kenapa? Sebab ROI, pulangan keuntungan yang lebih besar. Okay. Boleh Okay. So dalam banyak-banyak instrumen, okay, ada dua instrumen yang saya nak tekankan, iaitu berkenaan dengan gold dan juga untuk stock. So malam ini saya nak habiskan satu lagi topik gold. Alright, sebab 4 kelas yang pertama ni, alright, hari ini adalah kelas yang keempat yang terakhir untuk gold. Minggu depan saya nak next class saya nak sentuh berkenaan dengan stock market. So hari ini adalah berkenaan dengan kelas orang kata apa gold, iaitu berkenaan dengan modal dia. Sebelum ni saya cakap macam mana nak scalping. Scalping tu maksudnya nak trade dalam tempoh masa 5 minit, 10 minit, 15 minit. So siapa yang nak tengok video tu, nanti saya akan bagi link, anda semua boleh pergi tengok video dekat sana, boleh? Faham semua orang? Okey. Boleh Okay. So dah faham dah kenapa kita pergi ke global market ataupun US market lah. Faham Okey. Dah, jom kita jalan. Jom kita jalan. So, kita dah pergi ke global market. So dalam global market ni ada banyak instrumen yang kita boleh trade. Banyak instrumen yang kita boleh trade. Okay. Bukan sekadar ada gold. Ada banyak lagi. Okay. So contohnya adalah komoditi. Okay. So kita ada komoditi, kita ada kripto, kita ada indeks, kita ada ETF, kita ada currency, kita ada stock. Amazon, Google, Facebook, Tesla. Alright. Bitcoin, Ethereum, US Wall Street, okay, US 100, US 500, Euro USD, GBP JPY. So banyak instrumen yang kita boleh trade. Tapi hari ini kita nak fokus satu dulu, iaitu gold market. Okay, iaitu gold market. So bila kata memang kena trade gold sahaja ke? Tak, bukan. Bila kita pergi global, dia offering dia jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Banyak, luas. Banyak tempat yang kita boleh trade dan banyak instrumen yang kita boleh trade. Faham Alright. So, isu dia adalah setiap kali saya nak bawa student saya pergi ke market global, soalan pertama yang ditanya, global tak mahal ke? Global tak mahal ke? Isu dia adalah bila dia rasa dia pergi ke market global, dia sentiasa rasa market global ni mesti mahal sebab US. Betul tak? Itu adalah orang kata apa, skeptical thinking yang selalu ada pada ramai orang. Dia mesti fikir mahal sangat kalau nak pergi market global. Alright. So saya nak tanya, kalau dia bagi ROI 1% sahaja, dengan kat sini boleh bagi ROI
70%. Kalau dia boleh bagi ROI 1% je, banyak tak yang kita kena beli untuk invest sekadar nak dapat 1% return ni? Kalau 1% return dia sikit. So kalau kita nak return banyak, kita kena invest banyak ke sikit kat sini? Satu persen je. Dia bagi return dia 1%. So kalau 1% sahaja, kalau you nak dia jadi banyak, kita kena invest banyak, barulah 1% tu jadi nilai dia banyak. Betul tak? Bila kita kena invest banyak, maka duit poket kita yang keluar banyak. Betul tak? Tapi kalau kita dapat ROI dia 70%, abang letak $30, saya boleh bagi return 70%. So bila return banyak, perlu tak kita invest banyak? Bila dia boleh bagi pulangan modal yang banyak, perlu tak kita invest banyak? So dekat sini sebenarnya, so itu yang you tengok bila orang trade bursa, dia akan beli kuantiti banyak. Bila perkataan beli, maksudnya duit siapa yang keluar banyak? Duit siapa yang kena keluar banyak, guys? Duit kita kena keluar banyak, betul tak? Tapi kalau dekat global, anda tahu pergerakan harga dia besar dan ROI dia besar. So sebenarnya modal kita kena pakai kat luar tu, kalau kita trade global sebenarnya banyak ke tak? Sebenarnya jauh lagi sikit sebenarnya. Okay, saya pernah dengar trader-trader bursa trade satu position 35,000, 70,000, 100,000. Anda tahu tak sebenarnya dekat market global, paling banyak pun orang kadang-kadang trade 8,000 ataupun 10,000. Sebenarnya. Kadang-kadang ada juga yang trade RM200, RM800 ataupun RM1,000. Ringgit saya cakap ringgit dengan ringgit ni. Tapi dia boleh trade dan boleh buat profit yang jauh lagi banyak. So sebenarnya bila nak bagi tahu isu modal sebenarnya adalah sesuatu yang berbeza dekat market global. So bukan isu kena trade banyak ataupun modal kena pakai banyak dekat market global. Sebenarnya jauh lagi sikit. So kalau sikit you pakai modal, boleh ke kita nak beli apa-apa instrumen? Belum cerita brokerage free. Itu saya tak naklah cerita kan, sensitif. Kan? Kena mati stamp apa semua dulu, betul tak? Betul? Alright. So, satu, ROI tinggi. Betul. Nak pergi global, ROI tinggi. Yang kedua, modal sebenarnya dekat market global pakai lagi rendah. Okay. Kalau pakai modal yang rendah, kan? Tiba-tiba kita nak beli barang yang mahal. Macam mana kita mampu nak beli, guys? Fikir logik juga kan? Saya bawa lebih kurang dalam RM1,000 je lah katakan. Lebih kurang dalam 250 USD. Macam mana saya nak beli gold? Macam mana kita nak beli gold? Takkanlah $250 saya boleh beli gold. Logik lah sikit, betul kan? Okay. Itu yang saya nak bagi tahu kepada anda. Alright. Ada satu cara pembelian yang mana anda hanya kena pakai lebih kurang 1/1000 duit anda. So anda hanya keluarkan 1 bahagian, lagi 1000 bahagian broker akan support anda. Maka ini kita panggil sebagai leverage. Kan? Kalau daripada 1000 bahagian, kan katanya harga dia katakan 2000. Betul? Katakan 2000 harga gold. You nak beli. Dia bahagikan kepada 1000 bahagian. Maka 1 bahagian jadi berapa ringgit, guys? 1 bahagian bersamaan dengan berapa? Takkan 20.
2,000 bahagi. So sebenarnya kalau anda nak beli gold, sebenarnya anda kena keluarkan berapa je daripada duit anda sebenarnya? Betul, saya tak tipu. Serius. Ini adalah amount terendah yang anda perlu ada dalam akaun anda untuk anda membeli. So kalau anda katakan, bila kata kena guna $2 je, anda akan start beli apa? Tiba-tiba rasa nak beli lebih banyak, betul tak? Betul? Baru $2. Aku ada 200. Boleh beli berapa guys? Kan? Tiba-tiba rasa apa? Aku kaya. Takkan nak beli satu. Kan? Takkanlah beli satu. Belilah 10. Kan? Belilah 20. Betul tak? 20 baru $40. Betul tak? Kan? Baru pakai $40. Betul? Alright. So itu yang saya nak bercerita kepada anda. So sebenarnya anda semua, especially yang first time yang dah pernah bertrading, saya tahu anda faham. Yang tak pernah bertrading ni kan, tiba-tiba rasa macam, betul ke boleh trade global market ni? Mesti banyak nak pakai modal apa semua everything. No. Sebenarnya bila you nak pergi, first, bila you masuk satu-satu position, you buy, dan you boleh buat profit dengan laju. Maksudnya you boleh profit dengan laju. That is the first one. Second adalah you hanya perlu menggunakan modal yang sedikit. So bila you keluarkan modal sikit, risiko you banyak ke sikit guys? Bila duit you yang keluar sedikit, maka risiko duit kita banyak ke sikit? Sikit, betul? Alright. So kalau you nampak fakta macam ni, you rasa lebih selesa untuk bertrading ke tidak? Alright? Lebih selesa untuk bertrading, betul? Betul tak guys? Maksudnya menggunakan $250, kan? Alright? Menggunakan lebih kurang dalam $500. Okay? Alright? You dah boleh trade dengan selesa. You dah boleh trade dengan selesa. Kalau you ada 1,000 lagi bagus. Okay? You ada 1,000, you ada $2,000, you akan rasa lebih selesa untuk bertrading. Okay? Alright. So saya akan tunjukkan satu contoh account real. Okay? Account real yang menggunakan amount yang sangat rendah. Tapi itu kejap lagi saya tunjukkan kepada anda. First kali, saya nak ceritakan kepada anda. Sebab hari ini berkenaan dengan modal. Cerita dia, topik dia pasal modal. Kan? Alasan yang kita gunakan, kita tak boleh nak trade adalah berkenaan dengan modal. Okay. Kalau siapa kat sini yang pernah bertrading bursa? Sebelum saya nak sambung, saya bukan nak cakap bursa tak bagus. Bursa ada dia punya cara nak bertrading. Kan? Jeremy, Arif, biasanya kalau you nak invest satu-satu position, berapakah kuantiti yang you kena beli untuk dapat profit yang sedap sikit? Berapa kuantiti yang you kena beli? Berapa kuantiti dan berapa duit yang you kena keluarkan? 1,000 unit ke atas, betul? You kena beli 1,000 unit. Betul? At least kena beli 1,000 unit ataupun 10,000 unit. Okay, saya akan terangkan kenapa diorang ni semua kena beli 1,000 atau 10,000 unit. Kalau harga dia naik sekadar 10 sen, kan? Naik 1,000 unit, sebenarnya diorang dapat profit berapa guys? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maksudnya dah dapat berapa profit dia? RM100 baru. So bayangkan kalau 1,000 unit, harga yang dia kena beli tu kadang-kadang berapa harga bursa yang standard kalau you all nak beli tu? RM3, RM2, RM3 ada?
RM5 ada? Arif, agak-agak berapa? Berapa harga stok-stok yang anda selalu beli? Harga-harga bursa yang kita selalu beli berapa? Kalau RM1.5 kat sini dia dah keluarkan $1,500, betul tak? RM1,500, betul? Alright. Kalau you beli saham sen-sen, kan? You beli 10 sen, you beli 20 sen, you beli RM1.5, you beli 30 sen, you rasa ada tak? Kadang-kadang dia nak naik stok dia tu, agak-agak kena simpan berapa hari baru nak dapat profit. Lambat, betul? Okay? So, kena beli kuantiti yang banyak. Bila kuantiti yang banyak, maka duit kita kena keluar lebih banyak. Betul? Alright. Berbulan tunggu. Profit berapa? RM100, RM200. Okay? Alright. So, berbanding dengan market global, alright, kalau you beli apa-apa, dia boleh naik kadang-kadang sampai $1, $3, $5. Kan? So kalau you beli 10 unit pun, baru beli 10 unit pun, kali $5. Dia naik harga dia $5 lepas you beli. You dah profit berapa dah? You beli 10 unit je. Tadi orang beli 1,000, 10,000. Kita dah profit dekat $50. So bila you $50 kali dengan harga orang kata apa? 4.4 sekarang ni, berapa dah profit kita? Lebih kurang dalam $220, betul tak? So you nampak tak? You beli baru 10 unit, you dah profit dekat RM200. You beli 10 unit, maka sebenarnya modal kat sini you pakai banyak ke sikit berbanding tadi, guys? Baru beli 10 unit je. Sikit. Betul? Dah lah beli 10 unit. Lepas tu bayar satu daripada 1,000 je harga dia. Dah lah kau beli sikit, dah murah. Lepas tu you hanya bayar satu bahagian daripada 1,000 bahagian. Dah boleh beli dah. So maka modal yang kita kena gunakan adalah sangat sedikit. So itulah dia sebenarnya market global. Faham? Okay. So perkara ini kita panggil sebagai leverage. Okay. Kita panggil dia sebagai leverage. Okay. Leverage ni ada macam-macam broker, dia bagi macam-macam leverage. Alright. So bila you all masuk market global, jangan tertipu. Ada setengah broker dia bagi 1:100. Nak ke tak kalau broker bagi 1:100 je? Tak nak. 1:200. Lagi banyak broker tanggung, lagi you kena keluar duit sikit. Tak nak juga? Okay, tak apa. 1:500. Boleh? At least 1,000. Tamak korang ni semua. 1:1,000. So ini adalah yang dipanggil sebagai leverage. So ramai yang tanya, Master, boleh tak broker ini A okey tak, broker B okey tak, broker C okey tak, kan? So dekat sini ada macam-macam soalan dia tanya. Okay, first kali kita tengok broker tu boleh bagi leverage berapa. Okay, so biasanya standard 1:1,000 ataupun 1:2,000. So kalau ada broker yang bagi 1:3,000, 1:5,000, okey ke tak? Okay. Jangan pilih broker-broker macam ni.
Broker-broker macam ni adalah broker-broker yang penipu, yang tak lama lagi dia bungkus, dia bawa lari duit anda. So biasanya yang standard adalah broker boleh bagi 1/1000 atau 1/2000. Ini adalah ideal. So tak terlampau kecil, tak terlampau besar, yang sedang-sedang sahaja. Faham guys? Alright, nak tahu tak apa efek leverage pada kita punya trading? Nak tengok tak? Kalau anda pilih leverage 1/100, berapa duit anda kena keluarkan? Nak tengok? Boleh? Jom Ya, macam Jeremy seorang je nak tengok, yang lain semua macam tak nak tengok je. Kan? Berapa? Jom. Okay. So ini adalah contoh satu. Okay. Kita nak contoh kita beli satu lot. Nampak tak? Kuantiti dalam lot. Kita tulis 1, betul tak? Margin yang diperlukan berapa? Untuk kita beli. $2,015. 1/100. Nampak tak modal yang anda kena pakai? Banyak ke sikit guys? Banyak tak modal yang kita kena pakai? Nak beli satu lot, anda kena keluarkan $2,000. Satu lot sahaja. Banyak. Okey. So kita beli gold, perkara yang sama, kuantiti yang sama, tapi kali ini kita tukar leverage je, boleh tak? Okay, tadi kalau leverage 1/100, jom kita tukar jadi 1/500. Jom. Tengok slide. Okay, 1/500. So nampak tak? Sekarang modal yang anda kena keluarkan berapa? Tadi 2,000. Sekarang modal anda kena keluarkan berapa guys? 400 sahaja. Betul? Kita tetap beli benda yang sama. Cuma sekarang ni, kita kena keluarkan modal yang lebih sedikit. Faham guys? Okay. Alright. Jom, kita beli gold. Satu lot juga. Tapi kali ini leverage kita tukar jadi 1,000 pula. Okay. Alright. So, kita tukar jadi 1,000 pula. Alright. So, tadi kena keluarkan 2,000, lepas tu kena keluarkan 400, sekarang kita kena keluar berapa? 200 sahaja. Alright. Ini baru beli satu lot. Kalau beli 0.1 lot ataupun 0.01 lot, jadilah $2 ataupun $20 sahaja. Alright. So, ini adalah dipanggil sebagai leverage. Soalan dia, kenapa broker nak bagi leverage banyak-banyak ni? Betul tak? Saya pernah terima soalan ni. Tiba-tiba kita risau pula. Kesiannya broker ni, dia bagi aku leverage banyak-banyak. Dia jual murah sangat kat aku. Kesian. Macam takut pula broker ni kan. Kesiannya broker ni, dia jual murah sangat kat aku kan. Benda 2,000 dia jual kat aku 200 je. Betul tak? Kesian fikir pasal broker ni kan. Betul tak guys? Ada yang kesiankan broker ke? Right. So kenapa broker bagi leverage? Supaya kita semua datang trade dekat platform dia. So dia bagi offering. Tak apa bang, abang keluarkan modal sikit je. Tak apa, abang trade dekat platform saya. Alright. Itu sahaja sebenarnya. So lebih ramai trade. Alright. Lebih banyaklah commission yang diterima. So ini adalah business strategi diorang. Iaitu diorang bagi leverage yang banyak kepada kita. Faham tak guys? Okay. So sekarang saya nak tanya. Nak leverage besar ke nak leverage kecil? Kalau dah faham pasal leverage. Okey, Manzawawi tanya, leverage besar risiko tinggi. Betul? Ya dan tidak. Kenapa? Kalau kita gunakan leverage ni dengan cara yang betul, kan? Sebenarnya kalau modal kita sikit,
tapi kita gunakan leverage, mampu ke tidak kita nak beli? Mampu ke tidak sebenarnya kita nak membeli? Benda yang sepatutnya tak mampu beli, tiba-tiba kita jadi mampu beli. Betul? Mampu. So, sebenarnya leverage adalah kuasa membeli. Betul tak? Betul? Mak Zawawi tanya. So, leverage ni sebenarnya adalah apa? Buying power. Asal dia 2,000, tiba-tiba dia drop sampai 200 ataupun $20 je. Daripada tak mampu dah jadi mampu, betul? So leverage ni benda bagus ke tidak? Benda bagus. Secara logiknya benda tu benda bagus. Betul? Cuma soalan dia adalah, apabila buying power dah ada, tiba-tiba rasa macam murah sangat, kita convert buying power kita kepada apa guys? Shopping power. So, untuk menjawab soalan Abang Manzawi tadi, risiko dia besar ke? Ya, betul. Risiko dia akan jadi besar apabila benda yang sepatutnya kita trade, kita jadi mampu beli, tapi bila jadi mampu, kita trade lebih banyak. Tiba-tiba kita beli lebih banyak. Bila kita lebih banyak, profit pun akan banyak. Tapi kalau rugi pun, betul tak bang? Cuba fikir logik dia. Asal dia sebenarnya, kita beli sebab kita mampu beli. So kita ada banyak duit kita untuk hold position tersebut. Betul tak? Tiba-tiba apa yang jadi? Kita beli banyak sikit baru boleh profit banyak. Bukan. So bila kita convert buying power jadi shopping power, bila korang sakan shopping guna leverage ni, kan? Benda tak payah pun dia pergi beli kak. Maka yes, masa tu leverage akan menjadi risiko yang tinggi. Kenapa kita dah salah gunakan leverage ni? Faham tak semua orang? Faham? Kita membeli berlebihan. Sebab apa? Kalau beli satu lot, baru satu lot baru profit $100. Kan? Kalau beli 3 lot, boleh dapat $300. So dia dah start gunakan konsep ni dah. Asal dia kita nak mampu membeli. Tiba-tiba dia rasa macam dia nak profit lebih banyak sebab dia dah mampu tu, dia berlebihan beli dia. Betul tak? Okay? Ini kalau orang perempuan, kita pergi shopping kompleks je. Kalau dalam trading, tak kisahlah abang ke kakak ke, sama je semua orang kat sini. Kenapa? Sebab bila kira pergerakan profit tu kan, tiba-tiba dia bergerak $10 naik ke atas. Kalau you trade satu lot, dapat $1,000 je profit. Kalau trade 3 lot, dapat berapa? Dapat 3,000. Nampak? Nampak kat sini guys, perbezaan dia. So, anda dah start kira benda ni yang jadi bahaya. So, itulah dia. Sebenarnya leverage boleh bertukar menjadi perkara yang bahaya. Boleh? Faham? Okey. Sebenarnya saya nak ajarkan leverage ni dengan cara yang berbeza. Maksudnya, apa yang saya nak bagi tahu adalah, kita bila nak bertrading, kita ada strategi dia tau. Strategi dia adalah masa kita nak trade masa news. Masa news ni adalah waktu harga bergerak sangat agresif. So saya akan ajarkan macam mana nak ada 2 account yang ada leverage 1/1000, 1/1000. Alright. Okay. So sebelum market nak bergerak, satu kita akan buy, satu kita akan sell. Tapi dia ada cara dia bila macam mana nak buat semua ni. Alright.
So siapa yang nak belajar strategi ni? Okay. Macam mana kita nak belajar pasal strategi ni? Okay. Alright. Salah langkah boleh rugi. Tapi kita ada strategi kita nak buat macam mana. Okay. Alright. Guys, simple. Kita ada satu event yang bakal saya nak buat pada hujung bulan ni. Hedging. Bukan. Tak boleh. You tak boleh hedging. Hedging rugi bang. Hedging. Dia bukan hedging. Kalau hedging, dia buat dalam account yang sama. Dia buy dan you sell dalam account yang sama. Bukan. Salah. Masa ni tak boleh. Masa news tak boleh. Dia kenakan dua account yang berbeza. Tapi dia ada syarat-syarat dia yang korang kena follow nanti. Boleh? Alright. So, strategi ni nanti saya akan terangkan. Okay. Tapi nak terangkan ambil masa lama sikit. So, saya nak bagi tahu saya nak buat event. Alright. Pada hujung bulan ni. Alright. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Boleh tak anda spend masa dengan saya daripada pagi sampai ke petang bersama-sama dengan saya? Saya nak bercerita sikit minggu lepas pasal berkenaan dengan apa nama dia tu? Scalping gold. Sebelum tu instrumen. Minggu ni kita nak cerita pasal modal. Okay? So kalau anda nak join, okay? So kita ada buka. So saya ada program 2 hari, alright. Saya panggil dia program Celik Labu, alright. Pada 27 dan juga 28 hari bulan. So ini adalah benda-benda yang kita akan belajar untuk tempoh masa 2 hari tersebut. Alright, daripada kita kenal stock market, macam mana nak pilih stock market, beli stock market dengan cara yang murah, alright. Nak gunakan device, alright. Nak gunakan orang kata apa, fundamental dan juga technical. Lepas tu nak kenal pasal market goal, potential yang goal boleh buat, SOP, analisis fundamental dan juga technical. Alright. So kita akan spend masa 2 hari pada 27 dan 28. So siapa yang nak willing untuk belajar dua-dua ni? Boleh? Kalau anda nak join, alright. 2 kelas ni kalau saya kata 176, okey ke tak? Kalau mahal tak apa, tak payah. Kan? Okey sangat. Tak apa bang. Saya bagi lagi diskaun. RM88 je. Boleh? RM88 sahaja. Okey? RM88 sahaja. Untuk kelas RM2. RM2 pula. Kelas 2 hari. Terbawa-bawa pula harga gold pergi sampai ke ni. Okey? Alright, so register sekarang dekat tu, ada kat situ troopers kita, troopers Farha dengan troopers Fatihah, ada bagi link register untuk join event kita pada 27 dan juga 28. 9 pagi sampai pukul 5 petang online. Boleh? Okay? So program ni mungkin tengoklah akhir tahun lagi kot baru ada. So siapa yang nak ambil peluang ni boleh ambil sekarang. Alright? So ramai yang dah join. Alright? So kita nak ajak you all semua join secepat mungkin. Alright, hujung bulan ni kita nak buat event ni. Boleh guys? Okay. Alright. So tolong sharekan link ni juga kepada kawan-kawan kita, siapa-siapa yang nak join. InsyaAllah kita ajak ramai-ramai untuk join program Celik Labu nanti. Okay? Alright guys. So, itu adalah berkenaan dengan leverage. So nampak tak sebenarnya bagaimana cara kita nak bertrading dengan cara yang mudah? Okay? Boleh? Alright? Okay guys, so insyaAllah pada hari Rabu ni saya nak cerita juga untuk stock market. Ingat tak? Hari ni adalah kelas terakhir untuk gold, betul? Alright, pada hari Rabu ni kita nak bercerita pasal stock market pula. Boleh? Alright? Okay, so saya nak cerita lagi panjang lebar, tapi saya nak jumpa korang semua masa program Celik Labu nanti. Boleh tak? Alright? Okay, so semua orang register dan jumpa saya masa program Celik Labu. Dan insyaAllah hari Rabu nanti kita jumpa lagi sekali. Kita nak cerita pasal stock market pula. Boleh? Alright guys? Okay, so saya pun tak nak ambil masa anda semua lama-lama. Alright, so saya harap hari ini pemahaman anda berkenaan dengan modal clear tak hari ini? Sebenarnya kalau kita nak trade global, adakah kita perlukan modal yang sangat banyak?
Sebenarnya tidak. Adakah kita dengan bantuan leverage lagi murah kita boleh keluarkan modal kita, betul? Secara online bang, kita buat secara online. So tak payah nak travel. Duduk rumah je boleh nampak. Alright? So anda boleh tengok saya, kan, tak payah pagi-pagi nak travel apa semua susah-susah, tak perlu. Macam mana anda nampak saya berdiri depan sini, boleh explain ke anda sampai anda faham, macam itulah. Cuma beza dia bukan setakat kelas 1 jam 2 jam, tapi daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Okay? Alright. So, hari ini saya dah terangkan ke anda pasal modal dan juga pasal leverage. So saya harap anda faham sebenarnya dalam nak invest market global ni, dia tak perlukan modal yang sangat besar, tapi sebenarnya dia adalah cara kita manage modal kita untuk membeli dengan cara yang murah. Okay, so nak tak saya tunjuk kepada anda antara deposit yang digunakan oleh seorang sahabat saya bagaimana bertrade, dan nak tengok tak contoh-contoh deposit yang dimasukkan dan macam mana trade? Nak? Contoh dia. Okay. Alright. So ini adalah contoh, ini account real Deposit berapa bang? Deposit berapa kat sini? Yang anda nampak dua account ni. Satu tu $25. Satu lagi tu $65. Betul tak? Satu $25, satu $65. Withdrawal berapa? Withdrawal tu adalah duit yang dikeluarkan atau dikeluarkan dan masuk ke dalam account bank anda menggunakan modal ni. $370 dan juga sampai $500. Kalau ada withdrawal, maka ini adalah account real ke account demo, guys? Ini adalah account real lah. So sebab tu saya ceritakan, bukan kita cerita tapi dah pernah dibuat dah. Okay. So siapa yang nak kita belajar macam mana cara nak buat skill-skill dia post everything, nanti insya-Allah masa celik labur nanti kita akan tunjukkan kepada anda semua. Boleh? Alright. So insya-Allah kita jumpa lagi pada program celik labur pada 27 dan 28 hari bulan. Okay? So until then, saya doakan satu je kepada anda semua, iaitu may the profit be with us. Okay? Boleh guys? Okay? Saya ambil tajuk pendek-pendek je setiap hari. Saya tak nak complicatedkan untuk anda. Saya nak anda belajar, faham. Belajar, faham. So kita bawa tajuk-tajuk yang pendek. Tajuk yang panjang kita belajar masa 27 dengan 28 nanti. Boleh guys? InsyaAllah kita jumpa nanti. Alright? So until then, may the profit with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam guys.